Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah kerana dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bersua walaupun hanya dalam alam maya. Okey, alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk belajar. Okey. Tidak apa, walaupun berjauhan. Semoga Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk menimba ilmu. Semoga Allah terus memberikan kesihatan kepada kita untuk terus beribadat kepadanya. Amin ya Allah. Amin. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan bidang akidah, iaitu pelajaran yang ke-13 dalam konteks kamu muka surat 81. Okey, tajuknya ialah panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, secara keseluruhannya anak-anak, tajuk ini kita akan bincangkan dan tajuk ini berkaitan dengan kitab Al-Quran, perbezaannya dengan kitab-kitab samawi yang lain, okey, dan beberapa suhuf yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi yang terdahulu. Insya-Allah anak-anak insya-Allah. Baik, seterusnya anak-anak. Maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, kita wajib beriman kepada semua kitab Allah. Kita wajib beriman bahawa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang telah pun diberikan. Okey, baik. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala bermaksud yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul alaihi salam sebagai panduan hidup manusia. Kita wajib yakin. Itu maksud iman. Wajib yakin bahawa kitab-kitab Allah pernah turunkan kepada Rasul terdahulu. Ada 4 kitab samawi termasuk Al-Quran. Okey, kita bincang lepas ini. Baik, itu maksud dia. Yakin bahawa Allah menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan Rasul alaihissalam sebagai panduan hidup manusia. Itu dia. Baik. Umat Islam wajib beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa taala seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala 'alal rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Okey. Maksudnya, wahai orang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kitab iaitu wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada itu. Surah An-Nisa ayat 136. Itu dia. Ada nama-nama kitab dan penerimanya. Okey. Nama kitab yang pertama, Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Syriani. Dalam bahasa Syriani. Macam mana bahasa dia? Saya pun tak tahu anak-anak. Nanti anak-anak berpeluang, pergilah belajar. Okey, tuntutlah ilmu, carilah. Okey. Seterusnya Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dalam bahasa Ibrani, dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Ibrani juga, dan seterusnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan besar kita, okey, iaitu dalam bahasa Arab. Itu dia nama kitab samawi. Maksud kitab samawi ini adalah kitab yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah utuskan. Okey. Baik, seterusnya. Suhuf dan penerimanya. Suhuf ialah kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran kepada manusia. Orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Suhuf. Okey. Dia bukannya dalam bentuk kitab, hanya dalam bentuk lembaran. Okey, dalam bentuk lembaran. Tapi namun macam mana pun, suhuf ini juga adalah kalam Allah yang ada hukum dasar, kata-kata hikmah dan pengajaran.
Jadi hukumnya orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 18 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadza lafi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang bermaksud sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Musa. Okay. Surah Al-A'la ayat 18 hingga 19. Okay, anak-anak. Okay. Menurut Imam Ibnu Katsir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti yang berikut. Ada 4 orang Nabi yang menerima suhuf. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 10 suhuf. Nabi Idris alaihi salam menerima 30 suhuf. Dan Nabi Sith alaihi salam menerima 50 suhuf. Okey. Itu dia suhuf. Okey. Baik, seterusnya. Apakah keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain? Ada 3 keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat seperti akidah, syariat dan akhlak. Lengkap. Okay, kitab Al-Quran itu lengkap, mencakupi semua perkara. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Okay. Surah Al-Azim, surah Al-Ma'idah ayat 3. Bermaksud, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku kepada kamu. Telah aku redha dan Islam itu sebagai agama kamu. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Ya. Lengkap. Gitu. Allah sempurnakan agama kamu, dia kata nikmat. Kan aku redha ke Islam sebagai agama kamu. Lengkap. Allah tu beritahu Al-Quran tu lengkap. Seterusnya, nombor 2. Al-Quran terpelihara sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna al-zikra wa inna lahu lahafizun. Okay, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Okay, itu dalil itu memberi bukti bahawa Al-Quran akan terpelihara sehingga ke hari kiamat, insya-Allah. Seterusnya anak-anak, kita tengok yang ketiga. Okey, sambungan keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain adalah Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Menasahkan bermaksud memansuhkan kitab-kitab terdahulu. Sebab kitab-kitab terdahulu berlakunya campur tangan orang, menukar itu ini. Okey, baik. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah ayat 48.
yang bermaksud. Dan kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Okey, menasahkan kitab-kitab terdahulu. Maksudnya kita menggunakan Al-Quran sepenuhnya. Gitu. Okey. Insya-Allah anak-anak. Baik. Apa tujuan Al-Quran diturunkan anak-anak? Ada 3 tujuannya. Yang pertama sebagai petunjuk kepada orang bertakwa. Okey, sebagai petunjuk kepada orang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la ghaiba fihi hudan lil muttaqin. Maksudnya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan ataupun syak padanya tentang datangnya daripada Allah dan tentang kesempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu dia, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Seterusnya, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yaqulul ladzina kafaru lastu mursalan Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Yang bermaksud, dan orang kafir itu berkata, engkau bukanlah seorang rasul daripada Allah. Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dengan kamu dan juga disaksikan oleh orang yang ada pengetahuan mengenai kitab Allah. Dia gitu. Okey, bukti kerasulan Nabi Muhammad. Biarlah orang kata apa pun, Allah menjadi saksi, orang yang berilmu pengetahuan juga menjadi saksi, insya-Allah. Yang ketiga, sebagai mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat, kelebihan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadza qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Surah Al-Isra ayat 88 bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalipun manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. Ini mukjizat. Tidak akan ada yang sama dengan Al-Quran. Itu maksud dia. Okey. Kita berhenti sekejap, lepas ni kita sambung lagi. InsyaAllah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.